So kalau ada duit lebih sikit tu boleh jugalah spend untuk tengok cerita ni, sebab Nabil pun dia ada plan untuk bagi bonus kat all the crews and pelakon ni. Obviously diorang ni semua impacted untuk COVID ni. So dengan kita melanggan filem ni, sedikit sebanyak indirectly kita pun sama-sama menyumbang lah. Alright guys, Assalamualaikum. Aku baru saja selesai menonton filem Mad Bond Malaya. Okay. Filem pertama arahan Nabil. Okay. It's not gonna be a good movie lah, come on. Aku rasa tak ada orang yang fikir kan, berpendapat yang movie tu akan jadi bagus kan. Dia either jadi an okay komedi ataupun memang terjerumus ke lembah Dia ada hit and miss lah bila aku tengok ni. Okay, it's a comedy, obviously comedy. There's a interesting concept and idea actually kat situ. Tapi aku rasa Nabil dia go over, dia terlebih sikit, dia go overboard sikit. Aku tak nak review sangat dia punya plot ke, lakonan ke, production ke, because memang nampak low budget. Aku tak tahu sama ada because of streaming punya quality and Astrofirst kan, tonton filem ni dekat Astrofirst. Tapi dia punya sound memang compress gila babi punya lah, serious. First dia banyak shoot macam dekat actual location, dan tempat shoot dia memang untreated punya lokasi. Dan kalau dekat tangga tu memang dengar lah bergema tangga tu. Bila dekat bilik meeting tu dengar lah bergema bilik meeting tu. Aku rasa memang sound dia memang out gila lah. So soundman dia siapa? Soundman dia, adakah disebabkan dia streaming Astro? I don't think so. But ada filem yang okay. Tapi macam cakap, aku tak nak sentuh sangat benda tu. Aku lebih interested nak tengok apa yang ada dekat internet untuk cerita ni, sebab aku tak tahu langsung kewujudan cerita ni sebelum ni. So kita check Mad Bond Malaya. Normally bila aku buat review, aku akan check dulu information kat internet semua kan, dan baru do some writing lah untuk review kan. Tapi kali ni aku gung ho lah kan. Aku tak ada masa lah untuk aku sit down untuk cerita ni. Okay, first yang mana yang tak tahu juga macam aku kewujudan filem ni, let's see the synopsis daripada Illuminasi.com. Mad Bond Malaya merupakan sebuah filem Malaysia 2021 bergenre aksi komedi arahan oleh pelawak Nabil Ahmad. Filem ditayangkan mulai 20 Julai, mengetengahkan pelakon Nakyu, Elizabeth Tan, Rizman Kuzaimi, Azri Iskandar dan Farid Halus. Okay, sinopsis dia. Kisah Mat, seorang pemuda biasa yang bercita-cita tinggi ingin menjadi ejen perisik M6. Okay, dia parody MI6 lah, James Bond kan, MI6. Okay. Menerusi bantuan ibunya, dia berjaya diterima bekerja di M6 namun sebagai seorang office boy. Ada scene yang dia dengan mak dia tu dekat tangga, dia merajuk ke apa sebab tak dapat promotion. Sebab dia nak jadi spy kan, tapi dekat office tu dia jadi office boy je. Mat kemudiannya menyimpan perasaan terhadap seorang ejen wanita jelita bernama Bondi. Okay, Bondi ni lakonan Elizabeth Tan. Gara-gara itu, G telah mencabar Mat untuk mengambil gambar bersama Bondi. Okay, G ni basically Q lah dalam James Bond punya franchise. Okay, aku tak tahu siapa G ni, tapi dia macam Apex Scenario punya. Dia ada iras Apex Scenario. Namun Mat gagal dalam pertaruhan mereka, lantas dipaksa menjadi pembantu peribadi G di bahagian penyamaran identiti. Suatu hari Dr. Evil, aku agak suka sebenarnya Dr. Evil ni. So basically dia Dr. Evil lah, tapi dia melayukan evil kan.
Nara Dr. Evil menyebarkan virus zombie ke serata tempat hingga turut terkena ejen-ejen di M6 tersebut, termasuk Bondi. Sebelum virus jahat itu menular ke seluruh bumi, Matt mengambil peranan mencari sendiri penawar dalam usaha menyelamatkan dunia. Okay, that one is a bit misleading. And cerita dia tak ada macam tu sebenarnya. And then aku lupa, yes, zombie. Towards the end, it's a zombie movie. It's not even cerita spy. And tak tahu sama ada dia memang plan untuk buat twist kat situ. And aku dah fahamkan cerita ni dia habis shooting sebelum PKP ni semualah. So that's why dalam filem ni kalau kau tengok dia tak ada elemen-elemen PKP tu semua. Mula aku rasa macam pelik kan, tapi okay. So filem ni dah siap. At least dah siap shoot before PKP. Okay, ada satu artikel dari cosmo.com.my yang mengatakan Nabil akan bagi bonus kepada all the crews and pelakon lah. Okay, good for him. Okay, Nabil janji nak kongsi bonus jika filem pertama arahannya catat angka kutipan 10 juta. Okay, tapi kena tunggu dapat 10 juta lah. Kalau tak capai 10 juta tu mungkin tak dapatlah bonus. Okay, kita tengok sikit punya artikel ni. Pengacara terkenal Nabil Ahmad berjanji akan memberikan bonus kepada pelakon dan kru filem yang menjayakan filem pertama terbitanya. Mat Bon Malaya sekira kutipan tontonan naskah berkenaan mencecah 10 juta. Okay, mula-mula dia plan nak bagi 20. Mula dia plan nak bagi bonus kalau kutipan dia pecah panggung 20 juta. Tapi disebabkan COVID-19 punya situation ni, okay, the low the requirement sikit lah, and 10 juta. Okay, good for him. Okay, apa lagi? Menonjolkan genre komedi seram. Okay. Oh, maybe sebab zombie, so dia mesti ada seram punya elemen tu. Filem yang bakal menemui penonton bermula 20 Julai. Okay. Yan, betul. Kerja penggambaran tamat kira-kira seminggu sebelum PKP pertama diumumkan. Memang membimbangkan, tapi saya percaya saya secara peribadi bersyukur dapat menyempurnakan penggambaran. Okay. 300 pelakon tambahan. Banyak tu. Yes, memang banyak. Banyak gila. Ya, sebab zombie kan. So, dia kena banyak lah. Kalau 1-2 zombie je tak rasa lah kan. Okay, menjadikan sutradara Muhammad Khalid sebagai rujukan. Lihat filemnya seperti Man Laksa yang mampu membuat penonton terhibur dan tonton berulang kali. Tiada nama popular dibarisi. Okay, I don't think so. Dalam Man Laksa ada Saipul Apek dengan Yasin. Aku rasa that time diorang memang famous. And then cerita dia better dari cerita ni lah. And that's why orang boleh keep on tengok again and again. Untuk cerita ni, I don't think orang boleh tengok again and again lah. Sebab dia, benda ada yang okay, ada yang aku gelak juga. And few little details kan, yang dia slate komedi tu, ada yang aku tergelak. Tapi ada jugalah yang annoying, yang cringy sikit. Okay. Dia dah ada 3 skrip babe untuk filem seterusnya. Dan memang dah ada perancangan untuk buat sequel Mat Bon Malaya ni. Mungkin lepas ni baru cerita pasal spy. Kali ni dia fokus on zombie. Okay, this one is quite funny. Okay. Biarpun agak kecewa kerana filem ni dihasilkan menggunakan bajet dan kelengkapan penggambaran untuk tayangan pawagam. Okay, saya perlu No, based on produk dia, I don't think so dia menggunakan kelengkapan untuk tayangan pawagam. Memang teruk babe, serius. Tapi no, I don't think so. Lighting pun ke laut, audio ke laut, macam mana penggambaran kelengkapan?
kelengkapan pengarang untuk tayang pengarang lah. Itu agak muskil kat situ. Okay, ada kejutan-kejutan cameo banyak dalam cerita ni. So dalam ni artikel ni semua ada sebut. So it's not spoiler lah. Dia ada cakap kat sini. Datuk Ramli MS, Alif Syukri, memang ada lah. Dan ada yang lain, tapi dalam artikel ni tak sebut. Aku pun tak nak sebut lah. Memang tahu ada orang ambil serius kan. Memang anggap tak nak spoiler gila babi untuk cerita ni. Okay, fine. Okay, 10 juta Nabil. Okay, respect bro, respect. Tengok ada lagi tak? Harian Metro, Nabil Sasa, 10 juta. Okay, same 10 juta. Okay, gempak.com. Kita tengok gempak.com. Mega baru tayang semalam, Mat Bon menduduki tangga nombor 1. Come on, tengoklah dia lawan siapa. Jangan takut, kau takut, aku pun takut. Aduhai. Berapa, tulislah berapa orang, berapa yang orang bayar. Dan cakap nombor 1 macam ni. Come on. No. Baru saja semalam ditayangkan, filem arahan pertama Nabil Ahmad, Mat Bon Melayu kini menduduki carta nombor 1 filem top 5 Astrofirst. Perkara terbabit diumumkan menerusi hantaran akaun Instagram Astro Shaw dan Astrofirst pada Rabu. Apa ni? Okay. Oh, Mat Bon Melayu sekaligus menumpaskan juara bertahan. Jangan takut, kau takut, aku pun takut. Gini. Oh, kau dapat menumpaskan cerita yang ayam macam ni. What an achievement. Come on, give me a break. Okay, ia disusuli filem Sabda Kekasih, The Gaul, Horror of the Howling Field, Arwah Pak Mat, Liv dan AJK. Again, tengoklah cerita apa yang ada. Okay, Mat Bon dibintangi oleh Gegar Berganza 2009, Nakyu dan Elizabeth Tan. Okay, aku tak sure aku sebut ke tak tadi, tapi okay, this is the 2 orang pelakon utama. Okay, ni sinopsis dia samalah macam tadi. Alright. Ada lagi tak? Okay, next article, maybe this one lagi menarik. Nabil Ahmad, come on. Nabil Ahmad sandingkan Nakyu dan Elizabeth Tan. Lain macam Okay, terus terang aku tak tahu pun siapa Nakyu ni. Aku ingat dia mula-mula geng Raja Lawak. Sorry. Okay, kita tengok sikit artikel ni. Luar dari kebiasaan apabila pelawak terkenal Nabil Ahmad menggandingkan, come on, again, copyright. Ni siapa ni editor dia ni? Menyandingkan, aduhai, menggandingkan juara Gegar Berganza 2009 Nakyu dan Elizabeth Tan dalam filem sulung arahannya Mat Bon Melayu. Please Astro, gempak. Editor tak buat kerja ni, work from home ke apa? Gabungan Nakyu dan Elizabeth itu menjadi tarikan utama. Okey, lebih menarik sebenarnya Mat Bon Melayu merupakan filem yang mendapat sentuhan Nabil dari segi pengarahan. Aku tak sure lah kalau dia lebih menarik kan. Aku setuju dia mendapat sambutan Nabil dari segi pengarahan. Memang dia pengarah dan dia yang menulis skrip ni kan. Most of the jokes aku percayalah it came up from Nabil, tapi tak adalah dia jadi lebih menarik kan. Okay, nak sentuh sikit pasal dia punya debut filem ni. Aku rasa Nabil kena pilih lah, dia nak jadi penulis ataupun pengarah. You cannot do both macam ni. Macam aku cakap, dia ada
ada potential in term of dia punya idea tu. But maybe kat situ ada extra point dekat dia punya penulisan. Dia ada idea. Kalau dia nak mengarah, dia patut bagi dia punya idea tu dekat professionals untuk write the proper screenplay. Ataupun dia jangan mengarah, bagi pengarah lain yang lebih berpengalaman untuk mengarah dia punya skrip. Itulah, dia buat dua-dua, aku rasa it's a miss lah. Mael Tote way better quality daripada filem dia. Serius, Mael Tote. And then that guy, dia dah ada experience buat content YouTube dah berapa lama kan. Production dia lagi nampak filem. Okay, that is menggunakan perkakasan untuk panggung wayang. This is not. So itu aku punya 2 cents lah untuk Nabil. Unsur komedi sometimes jadi tunjang utama. Yes, ada unsur komedi, tapi macam aku cakap, it's too much. Ada few things yang dia kena cut down from this. Untuk movie ni lah, ada few things yang dia kena buang. Sebab dia nak masukkan semua. That's the problem. Kalau kau yang tulis skrip and then kau yang mengarah, kau akan nak masukkan semua idea kau rasa macam, okay, that is a good idea kan. Lepas tu kau mengarah, kau nak masukkan semua lah, tapi kau tak ambil kisah macam mana structure the story tu overall. Structure dia actually senang je kan, tapi dia ada tambah-tambah lawak-lawak tepi tu yang buat kadang-kadang orang annoying. So first, untuk kau buat cerita yang brainless comedy macam ni kan, first the main karakter tu kena likeable, orang kena suka. Dan barulah dia buat benda-benda mengarut pun orang tak kisah. Macam kita tengok cerita Stephen Chow kan, lawak-lawak bodoh je dia buat kan, tapi kita suka Stephen Chow. That's why benda tu jadi kelakar dan boleh diterima penonton. Okay, kita continue dengan dia punya artikel. Okay, sini dia dah spoil lah kan. Bukan aku yang spoil. Mat Bon Melaya turut menampilkan ramai cameo, antaranya Datuk Yusof Aslam, Datuk Seri Alif Shukri, Datuk Ramli MS, Syafiq Kyle, Ning Baizura and ramai lagi. Uniknya, penonton akan menyaksikan kemunculan 4 pengarah hebat tanah air, iaitu Aziz M. Osman, Michael Ang, Mamat Khalid dan Gas Abu Bakar. So dah artikel ni keluar like 4 hari lepas. So dah tak ada, dah spoil everything lah in terms of cameo. Okay, this one is synopsis. Penerbit eksekutif filem Mat Bon, Datuk Khairil Muzamil Abdul Rahman. Pemilihan Nakyu dan Elizabeth akan membuat perspektif baru kepada peminat mereka. Okay, maybe kami merasakan kedua-dua mereka sesuai dengan karakter dan mampu menggerakkan between Elizabeth Tan dalam filem ni, Elizabeth Tan dengan Nakyu. Maybe ada chemistry sikit. I can see that. Kami harap filem ini mampu memberi kepuasan kepada penonton serta bakat-bakat hebat yang menjadikan filem Mat Bon dapat menancapkan lagi industri filem, katanya. Okay. Seperti yang umum tahu, kredibiliti beliau dalam pengacaraan dan pelawak memang tak perlu disangkal lagi. Dan kehadiran filem Mat Bon Melaya menyaksikan satu lagi ancakan paradigma buat karier Nabil Ahmad. Okay, aku still respect lah dia ambil keputusan untuk jadi pengarah kan. Why? I don't know. Adakah dia memang minat untuk menjadi pengarah filem? It's a bit weird sebab dia jarang berlakon kan, sebab dia tak boleh berlakon sangat. So kat mana dia dapat inspirasi tu untuk jadi pengarah filem? So aku agak interested nak tahu that part lah. Maybe dia dah pernah buat short film ke, I don't know. Tak pernah tahu pun.
yang Nabil Ahmad ni minat mengarah filem. Ini membuktikan bahawa Astro Shaw sentiasa menyokong dan mengangkat pengarah-pengarah baru dalam mempersembahkan kejayaan mereka. Ya ke? Banyak lagi pengarah lain yang apa? Yang susah gila nak dapat job. Okey. Kalau tak tahulah, kalau korang yang minat mengarah filem dan struggle untuk dapat job dapat fund untuk mengarah filem yang kau nak, dan tiba-tiba macam ni Astro kata dia menyokong dan mengangkat pengarah-pengarah baru, apa perasaan kau? Kan? Kalau aku rasa what the fuck kan. So overall filem Mat Bon Melaya ni is a good attempt, but ada banyak gila nak kena improve kalau dia nak teruskan dengan jalan ni. Itu pendapat aku secara jujur lah. Dan untuk filem ni it's not a good film, obviously. And aku surprise lah kalau ada orang cakap filem ni best gila. No, obviously tak. Tapi ada few things yang interesting lah in term of dia punya konsep tu. Aku rasa konsep dia menarik. Dia macam okay, agent spy, then dia tukar the genre to zombie apocalypse. It's interesting. And then dia tak buat like serious spy tau, macam misi operasi X tu kan. They want not even parody. Dia memang nak buat cerita spy espionage ni semua, tapi dengan bajet yang rendah. This one dia more to parody of spy movie. And then aku suka bila dekat office tu yang semua agent ada pistol kan. That was funny man. And kalau kita tak ambil serius lah kan. And then tapi itulah ada benda-benda lain tu yang menyakitkan hati aku. So korang dah tengok belum Mat Bon Melaya ni? Cerita zombie sebenarnya, bukan cerita spy. Dia cerita zombie. Okay, so cerita zombie yang latest keluar is Zombitopia. Kalau dia bagi pilihan, aku rasa aku boleh tengok cerita ni lagi daripada Zombitopia tu. Zombitopia tu gila depressing and tak fun langsung. So Mat Bon Melaya 20 Julai 2021. Siapa yang minat boleh langgan di Astro First, RM15. So kalau ada duit lebih sikit tu boleh jugalah spend untuk tengok cerita ni. Sebab Nabil pun dia ada plan untuk bagi bonus kat all the crews yang pelakon ni. Obviously diorang ni semua impacted untuk COVID ni. So dengan kita melanggan filem ni, sedikit sebanyak indirectly kita pun sama-sama menyumbang lah untuk diorang ni semua. Okay guys, aku rasa itu je untuk video kali ni, Mat Bon Melaya. Terima kasih kepada mereka yang sudi menonton. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.